Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Carol Hafiz Yunus langsung dari Parlimen hari ini untuk hari keempat bagi minggu pertama dan juga mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Baik, kita teruskan saja. Kita melihat kepada tumpuan seperti biasa pada hari Khamis, iaitu waktu pertanyaan-pertanyaan menteri akan dimulakan terlebih dahulu sebelum disusuli bagi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dan kalau kita melihat kepada tumpuan yang akan diberikan bagi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, tiga perkara menjadi perkara penting, iaitu pendatang asing tanpa izin di kawasan Kelang, skim perubatan madani dan juga penurunan nilai mata wang ringgit. Dan juga kepada anda, selain anda boleh menyaksikan kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM, anda juga boleh saksikan kami di semua platform kami di dalam talian dan juga menerusi RTM Klik. Jadi kita teruskan saja ke Dewan Rakyat dan sedang berlangsung bagi soalan pertama berkenaan dengan pendatang asing tanpa izin. Silakan. Di Parlimen saya, tahun lepas saya sudah mengadu bahawasanya di kampung Kubantin, kalau menteri tak lupa, di kawasan Meloh. Jadi di kawasan Kubantin ni terdapat lebih kurang dalam 300 orang masa tu. 300 ke 500 macam gitulah. Kemudian bila saya bagi tahu dalam dewan ni, terus immigration buat tindakan. Malangnya selepas 2 minggu mereka datang balik tetapi dengan jumlah yang bertambah. Sekarang ni saya dilaporkan oleh wartawan dari tu, edisi siasat. Dia telefon saya, dia kata ini yang Datuk mention dalam Parlimen hari tu. Dia kata sekarang dia bertambah sampai lebih kurang 1,200. Jadi saya minta menteri menjelaskan kenapa boleh jadi macam itu. Okey. Adakah seperti yang MP Kelantan lah kemungkinan tersebut. Itu saja. Baik, terima kasih. Sir Menteri. Terima kasih Ketua Tan Sri betul bangkitkan kes yang spesifik. Saya alu-alukan untuk maklumat itu diserahkan kepada saya. Saya bagi jaminan kepada pengarah Jabatan Immigration Kelantan. Saya akan dapatkan jawapan yang lebih lengkap. Hotspot di Kelantan itu di mana? Di Ketereh ke, Pengkalang Kubur ke, di Paluh Rawa ke, Kapur Kemucuk ke. Ya, kita boleh tahu kat mana dan saya boleh berikan statistik yang berhormat maksudkan. Kalau di sana berlaku umpamanya berulang kembali insiden dan dikuatiri ada elemen isu-isu integriti misalnya, itu lebih-lebih lagi saya pohon diangkat pelaporan kepada saya. Sebab saya fikir dalam agensi penguatkuasa seperti immigration yang menguruskan isu pendatang asing lebih-lebih lagi, isu integriti adalah menjadi keutamaan kami. Saya bersedia Menteri untuk bagi maklumat kerana perisikan immigration, speaker saya bagi tahu, perisikan immigration itu adalah anak murid saya. Dulu saya pernah mengajar. Keterangan tak suat kat Menteri. Saya lagi minum kopi kat luar. Tan Sri Speaker, satu soalan tambahan. Tan Sri Speaker. Masih salah. Saya saya nak bagi satu lagi. Silakan, Tamu Ibu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang berhormat, tadi MP Kelang ceritakan itu memang benar. Saya terima banyak aduan daripada gabungan persatuan-persatuan pemulung pasar Kuala Lumpur. Dan aduan telah dibuat di mana mereka menyalahgunakan peluang-peluang peniaga di persekitaran tersebut. Tindakan daripada DBK telah ambil. Tetapi dia balik domba hari kedua. Saya nak tahu, kalau katakan pekerja asing ni, dia ada dokumen, tetapi bagaimana boleh diberi peluang untuk menyaga? Menyaga itu untuk tempatan, lesen orang tempatan. Tapi orang asing yang ambil peluang untuk menyaga. Tindakan diambil, mengapa tidak? Adakah itu tidak salah? Adakah itu mereka diambil kalau ada dokumen dilepas begitu dan mereka balik pada hari yang sama? Itu sangat satu perkara yang amat hairan. Jadi saya harap ia nampaknya seolah-olah mencabah perundangan negara kita. Saya harap kementerian ambil tindakan tegas. Kalaulah mereka berterusan, maka tindakan yang sesuai sewajar supaya perkara ini tidak berlalutan. Ia memberi kesan menjejaskan peniaga orang tempatan. Baik, jadi jelas. saya minta penjelasan pada Menteri. Baik, Menteri. Tan Sri Ketua, terima kasih rakan saya Tanjung Piai. Terima kasih atas pemerhatian yang dibuat. Saya nak reaksi saya begini ya. Pertama, keberadaan warga asing di negara kita ini, terutama yang dikategorikan sebagai parti, langkah untuk menanganinya
harus menjadi tanggungjawab semua pihak. Agensi kerajaan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan juga rakyat seluruhnya. Kenapa PBT? Kalau dikaitkan dengan meja berniaga di pasar, itu agensi yang regulatnya adalah pihak berkuasa tempatan. Kalau meja itu memang telah pun diberikan lesen perniagaan yang sah kepada warga tempatan, kemudian tiba-tiba didapati orang asing pula yang berniaga di situ, tindakan penguasaan itu pada local authority. Contoh, kalau pendatang asing pula mendiami rumah kediaman, dia di bawah autoriti kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri, orang tempatan yang menyewakan itu juga adalah satu kesalahan. Jadi kita jelas, di bawah akta immigration, di bawah akta pasport, di bawah peraturan immigration sebagainya. Jadi saya sebut begini, Tan Sri Ketua, tanggungjawab itu ketika saya menjawab dalam parlimen sebagai di peringkat Kementerian Dalam Negeri, saya juga nak sebut bahawa hal ini harus ditangani secara bersama kerana kita ada 3 tingkat kerajaan, kita ada pelbagai agensi, dan yang saya nak tegaskan adalah jumlah serbuan dan jumlah angka tangkapan yang kita buat itu adalah merupakan manifestasi kepada konsistensi kita untuk menangani perkara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Datuk Dr. Alias bin Razak Kuala Nerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Ketua. Kuala Nerus minta Menteri Kesihatan menyatakan justifikasi kerajaan membatalkan perkhidmatan skim perubatan madani ataupun SPM di peringkat klinik swasta dan hanya meneruskan perkhidmatan tersebut di 10 daerah terpilih sahaja. Sedangkan kementerian baru menerima peruntukan RM100 juta dalam Belanjawan 2024 untuk menambah baik skim perubatan tersebut. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih sahabat saya Kuala Nerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertamanya untuk saya perjelaskan bahawa menyatakan justifikasi kerajaan membatalkan perkhidmatan skim perubatan madani di peringkat klinik swasta itu adalah sikit keliru kerana kalaupun 10 daerah atau 21 atau seluruh negara yang dilaksanakan oleh PH Corp adalah melalui klinik-klinik swasta. Yang berhormat ya, tolong ambil perhatian. Masih lagi klinik swasta yang akan melaksanakan perkara ini kerana klinik-klinik kita memang sudah terbeban ya. Itu pertama. Keduanya, pastinya KKM memandang serius antara perkara yang lalu menghambat kami adalah kesesakan atau waiting time dengan izin waktu menunggu, khususnya di Jabatan Kecemasan Trauma di seluruh negara. Justru dengan itu KKM telah merangka beberapa penyelesaian yang mana kita untuk mengatasi kesesakan ini. Lalu pertama yang kita laksanakan adalah pelaksanaan extended hours ya, ataupun kita tambah waktu yang ini yang saya sebutkan baru-baru ni, bayaran lokum yang kita sambung kembali setelah diberhentikan. Dulunya 6 klinik kesihatan kita tambah masa yang kurang lebih 4 jam lokum, hampir pukul 10 baru kita tutup. Tetapi kita akan terus menambah 75 lagi hospital dan 23 lagi klinik-klinik untuk mengatasi kesesakan, khususnya di ED ataupun di Jabatan Kecemasan itu. Keduanya, kita memperkenalkan skim perubatan madani. Di situ latar belakang skim perubatan madani ini sebagai pilot project yang akhirnya telah kita lancarkan pada 15 Jun ya, dengan permulaan 10 daerah ya. Kuala Lumpur, wilayah Kuala Gombak, Hulu Langat, Petaling, semuanya 10 itu ya, Kelang, Johor Bahru, Kinta, Timur Laut, Kota Kinabalu dan Kuching ya, dengan memberi fokus untuk mencapai apa yang dikatakan mengurangkan kesesakan. Sikit sebanyak kita nampak ya, kita nampak atas kebaikannya itu. Kedua, kumpulan yang menerima itu adalah kumpulan yang menerima sumbangan tunai rahmah SDR ya, boleh mendapatkan rawatan sakit-sakit ringan. Ini adalah sakit-sakit ringan ya. SPM ini adalah sakit-sakit ringan, the cough and cold, the usual cough and cold, common ailments dengan izin ya. Percuma di klinik-klinik perubatan swasta ya yang berdaftar di bawah skim perubatan madani, berdaftar dengan PH Corp, anak syarikat kami ya. Jadi skim ini telah diperluas kepada 11 daerah seterusnya. Kuala
Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Kota Baru, Pasir Mas, Kota Star, Kuala Muda, Seremban, Kuantan, Melaka Tengah, Perlis dan Seberang Perai Tengah pada 8 Ogos 2023 dalam fasa kedua ya. Dan skim perubatan madani kemudiannya diperluaskan di seluruh negara pada 19 September pada fasa ketiga ya. Dan berdasarkan pada perbelanjaan lepas dan unjuran ke depan, perbelanjaan seminggu di daerah 10. Ini dia yang saya ingin tekankan. Persoalannya adalah apabila kita membuat dasar, 3 perkara menjadi penting. Pertama adalah apa yang dikatakan keupayaan untuk melaksana, kita mampu melaksana melalui klinik swasta. Kedua adalah apa yang dikatakan sebagai natijah atau health outcome ya, natijah yang baiknya. Ketiga adalah kemampanan pembiayaan kewangan. Di situ yang menjadi masalah yang kita sedang hadapi. Sebabnya kalau saya sebutkan ya, ketika kita 26 Februari yang lalu kita skim perubatan madani menumpu operasi, kita kembali menumpu kepada 10 daerah fasa 1 itu justru kerana ya, kalau saya boleh sebutkan ringkasnya, memandang kepada kemampanan pembiayaan Tan Sri dan Yang Berhormat Kuala Nerus ya, dari peruntukan 2024 ya, perbelanjaan adalah RM1 juta seminggu. Ya, ia adalah perbelanjaan 1 juta seminggu, dan kalau kita ambil seminggu saja the expenses pembiayaan common elements ini ya, yang dibuat di klinik swasta itu saja 1.7 million dengan izin. Dan kalau kita ambil lah, kalau kita nak buat nationwide, itu saja seminggu will cost us 12 hingga 15 juta seminggu ya. Dengan kata lain, kalau saya boleh bacakan seterusnya, sebanyak yang telah diperuntukkan 100 juta, tetapi hingga ke saat ini 29 Februari kita telah berbelanja 78.73 juta ya, dan masih berbaki 16.2 juta untuk sepanjang tahun ya. Jadi dengan anggaran perbelanjaan 1 juta tadi, peruntukannya bakal habis pada April 2024. Tan Sri Yang Di-Pertua, persoalan cabaran ya untuk menjadikan dasar-dasar kita itu punya kemampanan itu adalah penting. Dan sementara Tan Sri Yang Di-Pertua, saya juga menyebutkan betapa kita juga ada program-program yang lain seumpama PK BIM40 dan juga Afiat dan juga SPM ini. Lalu saya sebagai menterinya mau menekankan betapa mustahaknya untuk ya kami dalam yang memimpin hari ini KKM mau kembali melihat dan menilai akan keupayaan kemampuan fiskal ya, kewangan pembiayaan ini. Sebab apa? Yang mustahak dalam skim ini adalah outcome. Dan kalau outcome-nya itu adalah hanya cough and cold, Dr. Kuala Nerus juga faham ya, bahawa kesan daripada pendekatan yang PKB 40 menekankan tentang preventif, promotif, wellness ya, sesiapa pun sakit yang datang kita nak bukan saja treat cough and cold ini ya, ataupun penyakit-penyakit ringan ini, tetapi untuk benar-benar mendatangkan natijah health outcome-nya lebih baik. Lalu dengan perbelanjaan yang begitu besar, kalau saya sebutkan, kalau kita mahu untuk melaksanakan seluruh negara, ia akan memakan perbelanjaan Tan Sri sebanyak 227 juta seluruh negara kalau kita mahu seperti mana yang MUA mahukan ia di roll out pada seluruh negara. Justru ringkasnya begitu, saya ingin tekankan dalam kita merangka apapun bikinan dasar-dasar kesihatan, ia mesti pertamanya memenuhi satu health outcome yang lebih baik, lebih mapan, dan juga pembiayaan yang lebih mantap dan lebih berjangka jauh. Ya, atas persoalan pelaksanaan ia mampu dilaksanakan melalui GP swasta, ya, klinik kecil swasta kita itu tidak ada masalah. Apapun kita akan melibatkan GP atau klinik-klinik swasta ini ya, dalam program-program PK dan juga SPM ini, kita akan terus, sebab saya menekankan kolaborasi publik dan swasta dan Yang Di-Pertua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kuala Nerus, short and sharp soalan dia. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Pak Menteri yang telah memberi penjelasan yang komprehensif lah kiranya. Namun antara faktor utama skim perubatan madani diperkenalkan adalah untuk membantu golongan BIM40 dan juga miskin tegar agar mereka ini mendapat rawatan primer yang segera. Tujuannya untuk mengelakkan pada berlaku komplikasi yang akhirnya terpaksa dirujuk ke hospital. Itu antara tujuan yang pertama. Yang kedua juga untuk mengurangkan kesesakan yang berlaku di pusat-pusat kesihatan awam. Jadi yang menjadi persoalan saya ialah daripada 10 daerah yang dipilih, 4-nya di Selangor.
4 daripada 10. Sedangkan Selangor sudah ada skim kad peduli sihat. Dan Selangor negeri kaya. Dia boleh tambah aja bilangan peduli sihat. Tiba-tiba di Kuala Lumpur tak ada. Kawasan yang miskin, yang ramai klinik pun kurang, tempat waktu menunggu yang lama dibatalkan. Ya. Jadi ini antara persoalan yang saya timbulkan. Adakah kerajaan terperhati bahawa golongan B40 sudah tidak ada di daerah tersebut dan waktu menunggu sudah dapat dipendekkan? Terima kasih. Terima kasih. Menteri Terima kasih Tan Sri, terima kasih sahabat saya yang sangat prihatin tentang hal kesihatan. Ya, beliau juga adalah seorang pengamal perubatan. Ya, Datuk Tan Sri Yang Dipertua, perkara ini saya pasti ada ruang untuk saya pertimbangkan kerana 10 daerah itu adalah melanjut apa yang telah dibuat dahulu, dan saya sebagai menterinya hari ini wajar mengambil perhitungan untuk membuat penilaian semula dari sudut ketepatan pemilihan. Ini adalah semestinya mesti bersifat database. Ya, saya atas perkara itu sahabat saya Colin Rose tahu juga kita bersama dalam Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan, ya, kita telah membuat janji dalam hal kesihatan Tan Sri, kita tidak akan politikkan, kita will not weaponize dengan izin hal-hal perkara kesihatan, dan saya sangat bersetuju dengan Colin Rose untuk saya pertimbangkan kembali dan melihatnya secara menyeluruh, khususnya untuk betul-betul dapat mengena ataupun tepat kepada sasaran-sasaran yang memerlukan. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Colin Rose. Semangat yang baik. Silakan Pin. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kalau dulu kita ada satu program klinik rakyat satu Malaysia, dan dijenamakan semula sebagai klinik komuniti, dan ia cukup baiklah satu ketika dulu. Saya rasa Kak Kolonel Ros pun ada kot. Dan apakah hala tuju atau pendekatan baru yang ingin dibawa oleh kerajaan Madani terhadap klinik komuniti? Sebab ia program yang amat baik yang diilhamkan oleh Datuk Seri Najib ketika dulu, dan dapat meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan awam untuk masyarakat di luar bandar. Apa pandangan yang Berhormat Menteri? Silakan Menteri. Tan Sri dan Yang Berhormat Tampin, ya, saya memandang perkara ini dengan penuh tanggungjawab, ya, kerana ketika kita merubah daripada klinik satu rakyat kepada klinik komuniti, bukan saja ia sekadar satu branding semata-mata, tetapi komitmen untuk menambah baik perkhidmatan itu. Antara lainnya kita meletakkan, ya, doktor dan juga beberapa fasilitis yang lain. Jadi ia bukan hanya sekadar ditangani oleh MA dan jurawat begitu saja, ya. Jadi itu komitmennya, dan hari ini pun kita pastikan, saya mau memastikan primary care ataupun perkhidmatan prima, kesihatan prima ini sangat penting, dan persoalan community klinik klinik community kita, bahkan klinik desa kita, termasuklah 3,000 lebih klinik-klinik kesihatan kita, tahap 1 hinggalah tahap 7 itu, saya akan memperkasakan dan meletakkan pendekatan preventif, promotif, ya, dalam amalan health ataupun amalan primary care, dengan izin kesihatan prima. Jadi insya-Allah, ya, kita akan terus memperkasakan, ya, klinik-klinik komuniti, kerana itu adalah penting bagi menangani NCDs atau penyakit-penyakit tidak berjangkit. Dari samping penyakit berjangkit yang datangnya dan perginya, episodik dan acute, itu semua tahu, tetapi yang ancaman NCDs ini, ya, di mana darah tinggi kolesterol, obes, ini yang kita perlu tangani kerana ia akan membawa kesan yang begitu berat kalau tidak ditangani. Terima kasih sedikit. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Lim Guan Eng Bagan. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Haji Bertua soalan nombor 3. Bagan minta Yang Berhormat Menteri Kewangan menyatakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai mata wang ringgit yang tidak mencerminkan petunjuk prestasi ekonomi negara, yang menggalakkan nyatakan kesan negatif, serta apakah langkah-langkah kewangan yang boleh diambil oleh Bank Negara untuk menghindar ringgit terus susut nilai. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Yang Berhormat Bagan, pergerakan ringgit dipengaruhi pelbagai faktor, dan kejatuhan nilai ringgit yang dialami dalam tempoh terdekat ini sebahagian besarnya didorong oleh pengukuhan dolar Amerika
dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi China. Faktor ini turut memberi kesan kepada mata wang serantau lain-lain. Setakat 28 Februari 2024, nilai ringgit telah menyusut 3.5% berbanding dengan dolar Amerika. Sejajar dengan mata wang serantau seperti yen Jepun yang menyusut 6.3%, baht Thailand yang menyusut 4.7% dan won Korea 3.3%. Sejak Mac 2022, Bank Pusat Amerika telah menaikkan kadar faedah sebanyak 525 mata asas, iaitu julatnya telah naik sehingga tahap 5.5%. Pada masa yang sama, kalau kita berbandingkan dengan Malaysia, OPR Malaysia hanya menaik sebanyak 125 mata ke tahap 3%. Peningkatan OPR yang lebih rendah berbanding dengan negara-negara lain boleh dikatakan sebab nilai utama ringgit menurun berbanding dengan negara-negara lain. Perbezaan ketara dalam kaedah faedah Amerika Syarikat iaitu sebanyak 250 mata. Ini contohnya mendorong pelabur asing untuk mengalih modal keluar dari pasaran domestik ke pasaran yang memberikan pulangan yang lebih tinggi. Kadar faedah OPR ditentukan oleh Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia bagi mendapat mandat domestik, iaitu kestabilan harga, pertumbuhan mampan dan bukan untuk sebarang matlamat mengubah kadar pertukaran ringgit. Sekiranya OPR dinaikkan untuk mengukuhkan ringgit, ekonomi negara akan terkesan serta pelbagai pihak terbeban dengan pinjaman perlu membayar kaedah faedah yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika seorang tu ada pinjaman sebanyak 200,000, ini akan bermakna kalau kita naikkan ke 6%, bermakna kenaikan untuk seorang tu akan naik 6,000 setahun. Beban ini akan menjadi satu beban yang agak besar untuk peminjam. Pelbagai langkah segera telah pun diambil oleh kerajaan dan juga Bank Negara Malaysia dalam menangani kemerosotan ringgit. Langkah-langkah oleh Bank Negara termasuklah memastikan pasaran pertukaran asing di dalam negara kekal teratur serta mengekalkan kestabilan kewangan dan moneteri. Bank Negara akan terus memantau pasaran kewangan dan mengambil langkah perlu campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang berlebihan. Bank Negara juga memantau penukaran hasil ekspor kepada ringgit oleh syarikat-syarikat pengekspor selain meneruskan usaha menggalakkan penggunaan mata wang tempatan untuk menyelesaikan ekspor bagi mengurangkan kebergantungan kepada pergerakan dolar Amerika. Yang berikutnya, izinkan saya mengambil masa lebih sikit kerana isu ini adalah isu yang banyak dibangkit. Bank Negara juga telah mempertingkatkan usaha-usaha untuk membendung pergerakan nilai ringgit yang berlebihan. Kementerian Kewangan dan Bank Negara telah mengambil tindakan bersepadu dan selaras bagi bawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran wang asing. Khususnya, kita memperkasakan lagi usaha bersama syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLIC dan GLC, bagi menggalakkan mereka membawa pulang pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten. Kerajaan juga mengawal pelaburan luar negara oleh syarikat swasta untuk mengurangkan tekanan kepada ringgit. Ini termasuklah menggalakkan mereka mengutamakan pelaburan domestik serta menangguhkan pelaburan luar negara terbaru. Pelaburan luar negara yang dilaksanakan juga perlu diuruskan secara berhemah, seperti melindungi nilai ataupun hedging dengan izin, pendedahan mata wang asing dan membawa balik hasil pelaburan luar negara bagi mengurangkan tekanan tinggi kepada ringgit. Dalam menangani isu nilai ringgit, semua pihak boleh memainkan peranan. Rakyat Malaysia digalakkan mengamalkan sikap Malaysia First sebagai pengguna harian. Ini termasuklah membeli barangan dan perkhidmatan domestik
serta melabur dalam unit amanah atau pelaburan lindungan nilai ringgit domestik. Kempen melancong di dalam negeri dan membeli barang tempatan harus ditekankan lagi. Ini bukan sahaja menjimatkan wang, malah dapat meningkatkan prestasi ekonomi negara dan menyumbang kepada perkukuhan nilai ringgit. Asas ekonomi kukuh. Pertama, kerajaan yakin pertumbuhan ekonomi lebih kukuh pada tahun 2024 di antara 4 hingga 5% berbanding pertumbuhan ekonomi 3.7% tahun 2023. Perkukuhan pertumbuhan disokong unjuran terkini IMF menunjukkan perdagangan global akan bertingkat daripada 0.4% kepada 3.3% tahun ini. Kedua, kadar pengangguran telah turun kepada 3.3% suku tahun keempat tahun lalu, selaras dengan tahap sebelum krisis COVID-19. Ketiga, kadar inflasi menurun kepada 1.6% suku keempat 2023 dari 2% suku ketiga tahun yang sama, iaitu antara terendah di Asia. Keempat, ekspor telah menunjukkan pemulihan kukuh bulan Januari 2024, meningkat 8.7% selepas mengucuk selama 10 bulan sebelum ini. Kelima, prospek pelaburan yang sangat baik. Pada tahun 2023, pelaburan yang diluluskan mencapai 329.5 bilion, iaitu pencapaian tertinggi dalam sejarah. Usaha akan digandakan ke arah memudah carakan perniagaan ataupun ease of doing business dengan izin dan menyegerakan pelaksanaan pelaburan bagi memacu pertumbuhan tahun ini. Berdasar faktor-faktor yang tersebut, saya yakin ringgit akan menunjukkan prestasi lebih baik pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Silakan Bagan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan atas jawapan yang lengkap dan juga menyatakan komitmen bahawa Bank Negara sedia untuk campur tangan dalam pasaran tukaran wang asing kalau perlu untuk memastikan bahawa nilai ringgit adalah dapat dipertahankan pada tahap yang sewajarnya. Memandangkan petunjuk ekonomi negara mempamerkan prestasi yang baik, apakah nilai mata wang ringgit yang berpatutan atau fair value dan bilakah ia akan dipulih ke tahap berpatutan itu? Sekiranya pasaran tukaran wang asing tidak mengambil kira prestasi ekonomi yang baik, apakah kemungkinan ringgit akan mencapai paras RM5 ke US dollar dan nyatakan langkah yang akan diambil oleh Bank Negara termasuk menggunakan reserve wang asing sebanyak 115 bilion US dollar. Adakah kerajaan bercarang atau bersetuju bahawa tidak perlu untuk menaikkan kadar faedah OPR, kawalan modal atau capital controls dan juga tambatan ringgit atau ringgit peg kerana ia tidak akan membantu untuk mengukuhkan nilai mata wang ringgit? Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Untuk makluman yang berhormat Bagan, Bank Negara sentiasa bersedia mengambil langkah-langkah campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan. Sebagai contoh, BNM akan menjual mata wang US dollar daripada reserve-nya untuk menyekat kelemahan ringgit yang berlebihan. Dan seperti saya katakan sebelum ni, Bank Negara telah berusaha bersama GLIC dengan GLC untuk bergerak bersama untuk memelihara kestabilan kewangan di dalam negara. Ini usaha bersama MOF dengan Bank Negara. Penting untuk kita ingat yang pelabur asing akan melihat kestabilan negara antara satu benda yang penting. Bukan saja daripada segi kestabilan politik, tapi juga untuk kestabilan mata wang, kestabilan ekonomi, kestabilan polisi, dasar-dasar yang kita ada untuk mereka percaya yang negara ini adalah negara yang boleh dilaburkan. Dengan ada Bank Negara dengan MOF bersama menstabilkan ringgit, ini menyenangkan lagi peniaga-peniaga untuk
estimate apa yang dia kena manage dalam bisnes dia ada dengan izin. Kalau kita lihat daripada segi ada usaha-usaha yang kita ada, kita juga telah nampak tanda-tanda yang baik daripada segi ekonomi. Bursa telah pun meningkat sebanyak 7% tahun ini. Inilah petanda yang baik juga kerana dia menunjuk confidence yang ada daripada syarikat-syarikat yang ada dalam negara. Kalau kita lihat juga daripada segi penganalisis perbankan, mereka merasakan ringgit adalah mungkin di tahap yang antara 8 ke 10% lebih rendah daripada apa yang sepatutnya berada. Dengan data-data yang saya katakan sebelum ini, kita merasa ringgit akan terus mengukuh dan dijangka daripada analisa perbankan, ringgit akan mengukuh ke tahap RM4.50 sebelum hujung tahun ini. Jadi dengan itu saya rasa kita harus pasti yang usaha-usaha kerajaan itu telah berkesan dan kita tidak perlu menggunakan instrumen-instrumen seperti pegging ringgit dengan US dollar atau menutup pertukaran ringgit seperti yang kita adakan di zaman-zaman AFC dulu. Kerana kedudukan kewangan kerajaan dan negara kukuh, bukan seperti dulu. Terima kasih, Yang Doktor. Baik, saya jemput Temerloh. Terima kasih Yang Dipertua. Temerloh memerhatikan bahawa kerajaan begitu defensif untuk mempertahankan kejatuhan nilai ringgit. Seolah-olah kejatuhan tersebut tidak memberi kesan kepada rakyat. Hakikatnya, kejatuhan nilai ringgit memberi kesan yang amat besar. Mengambil kira 60% sumber makanan kita diimport dari luar negara. Begitu juga keperluan-keperluan pengguna yang berkaitan dengan barangan import. Soalan saya, adakah kerajaan melihat kejatuhan nilai ringgit menguntungkan negara dan disebut tadi tidak langsung melibatkan inflasi seolah-olah okey, ya? Jadi adakah kita lihat kerajaan terus sedia menerima kejatuhan nilai ringgit ini ataupun apakah usaha-usaha untuk mempertahankan ataupun tadi disebut apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk menggalakkan rakyat membeli barang buatan Malaysia? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Temerloh. Ya. Kerajaan sentiasa peka kepada isu-isu yang berkaitan dengan ringgit. Ya. Jadi kalau kita tengok usaha-usaha kerajaan telah meningkatkan lagi sumbangan yang diberi kepada mereka yang terkesan. Kita tengok tahun ini sumbangan tunai rahmah adalah antara yang paling tinggi daripada sebelumnya. Kita naikkan lagi dan kita luaskan lagi mereka yang boleh mendapat sumbangan tunai rahmah. Ini adalah satu usaha kerajaan agar mereka yang terkesan tidaklah terkesan dengan lebih teruk. Kedua, kalau kita tengok daripada segi penerangan saya tadi, ya, saya telah pun menerangkan yang kita percaya yang ringgit akan mengukuh dalam tahun ini. Data-data yang kita ada telah menunjukkan yang pertumbuhan dalam ekonomi akan berada di tahap yang lebih elok pada tahun lalu. Jadi kita pasti yang tidak akan menjadi isu yang lebih teruk pada yang ada sekarang. Namun bila ada perganjakan yang lebih seperti saya katakan kepada YB Bagan tadi, ya, Bank Negara dan GLIC sedia masuk untuk memperkukuhkan ringgit. Jadi saya rasa dengan usaha-usaha kita ada macam ni, di mana kita tengok siapa yang perlu ditolong, kita tolong. Kita tengok usaha kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi, Malaysia akan dapat mengharungi cabaran yang ada dan menjadi lebih elok di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan Menteri pada hari ini. Silakan Mr. Shah. Pertanyaan bagi jawab lisan. Baik. Saya mulakan dengan menjemput Puan Shalina binti Abdul Rashid, Bukit Bendera. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Pakai batik warna biru. Soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Dipertua.
Terima kasih rakan saya dari Bukit Bendera. Seorang warga asing, sama ada lelaki atau perempuan, bertemu jodoh dengan rakyat negara kita. Okey. Berkahwin secara sah. Daftar perkahwinan di Malaysia. Dasar semasa kerajaan adalah mereka ini dibenarkan bekerja. Tapi bukan automatik, mereka kena mohon dengan Ketua Pengarah Jabatan Immigration, sebab semasa mereka berkahwin dengan warga tempatan, mereka memegang pas lawatan sosial pasangan kepada warga negara. Pada pas ini tertera perkataan tidak dibenarkan bekerja. Jika mereka mau bekerja, mereka mesti memohon kepada pihak berkuasa kita. Di situ, kerana dasar kita adalah dasar membenarkan mereka bekerja, mereka boleh bekerja selama mana mereka mematuhi syarat. Pertama, ketika memohon, mereka sertakan dokumen perkahwinan yang sah. Di negara kita, berkahwin di Siam tak boleh. Tapi kahwin di Siam, kemudian balik daftar di sini, jadi boleh balik. Tapi asasnya mesti perkahwinan yang sah di negara kita. Yang kedua, dia mesti ada pasport dan dokumen perjalanan yang sah. Dan dia memang physically tinggal di sini. Ya, dia tak boleh sekali tinggal di sini, kemudian bulan depan 3 bulan berada di Australia ke. Kemudian balik. Tak boleh. Dia mesti berlama untuk satu tempoh berterusan 5 tahun. Kemudian dia mesti melepasi tapisan keselamatan oleh pihak polis dan tak termasuk dalam senarai syak. Jadi kesimpulannya, apakah boleh? Jawapannya ya. Apakah automatik? Tidak, kena mohon. Ada syarat? Ya. Ya. Dan bahagian kedua soalan Bukit Bendera ini, apakah ini soal pemustatin tetap? Apabila mereka memegang pas lawatan sosial pasangan warga negara untuk satu tempoh, iaitu selepas 5 tahun, mereka boleh memohon untuk mendapatkan permit masuk. Istilah kita ni permit masuklah ya, iaitu IC merah. Mereka boleh mendapatkan IC merah selepas 5 tahun. Dan selepas satu tempoh, undang-undang negara kita mengatakan mereka boleh juga memohon warga negara. Tapi bukan lagi dengan Jabatan Immigration, tapi dengan Jabatan Pendaftaran. Itu proses yang mengikut undang-undang dalam negara kita. Terima kasih. Silakan Bukit Bendera. Terima kasih Yang Berhormat Menteri ke atas jawapan yang telah diberikan. Jadi soalan tambahan saya mungkin ada berkaitan jugalah dengan soalan tadi dengan Yang Berhormat Klang, iaitu terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ya, yang bertindak membuat seruan ke atas premis penjagaan bukan warga negara. Jadi sambil membuat rakaman video dan sebagainya supaya ia viral, dan jadi pihak-pihak ini dianggap sebagai hero masyarakat. Jadi ini memperlihatkan masalah xenofobia dan mencerminkan imej yang buruk. Jadi bagaimanakah jika perniagaan ini dijalankan secara sah di sisi undang-undang? Jadi apakah pendirian sebenar KDN terhadap warga asing yang mencari rezeki di Malaysia dan juga menjalankan perniagaan secara sah di sisi undang-undang? Jadi benarkah dakwaan wujud iaitu sikap double standard netizen terhadap bangsa-bangsa yang berbeza? Jadi mohon penjelasan Yang Berhormat. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih rakan saya Bukit Bendera. Tan Sri Pertua, keberadaan warga asing di negara kita ni, selama dia memiliki dokumen yang sah mengikut undang-undang, mereka boleh bekerja seperti saya sebut tadi kan. Tapi sudah menjadi lumrah akan ada di sana kalangan yang masuk tapi tanpa dokumen apa-apa. Jadi ini undang-undang dan penguatkuasa kita akan terus menjalankan tanggungjawab. Baik. Di antara kedua-dua situasi ini, kerajaan harus mengambil pendekatan yang lebih seimbang. Pertama, apa hakikat yang tak berubah? Mereka sudah pun berada di sini. Apa yang tak berubah? Mereka manusia. Okay. Dari segi kemanusiaan, mereka nak meneruskan kehidupan. Yang pertama. Tapi dari sudut pelaksanaan undang-undang sebagai kerajaan yang berkuasa, kita ada tanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang, menguatkuasakan undang-undang. Sebab dia ada bagi kesan ekonomi, kesan politik, kesan sosial. Saya beri jaminan Yang Berhormat, pemantauan pihak berkuasa, khususnya pasukan polis, terhadap keadaan yang Berhormat sebutkan tadi, sekarang lebih tertumpu kepada insiden seperti ini hanya dikesan di Pulau Pinang dan sedikit di Johor. Tapi kita tak boleh underestimate
we can never underestimate the sentiment among the locals. Sebab itu kita kena terus membuat pemantauan. Jadi pertimbangannya dari sudut kemanusiaan, kita tak boleh just tangkap, kemudian campak ke laut atau halau begitu saja. Ada due process-nya. Kalau mereka menyalahinya. Sebab itu saya sebut tadi, dia juga ada peranan ataupun ada perkara yang telah pun dilakukan juga oleh warga tempatan. Misalnya, ruang niaga. Warga tempatan bila dah dapat, bagi kepada pendatang asing berniaga, warga tempatan duduk di rumah. Itu yang berlaku bila kita buat tindakan penguatkuasa. Ataupun sewakan rumah. Kemudian akan ada satu dua watak yang kemudiannya mengambil tindakan di atas tangan sendiri. Itu tak dibenarkan sebab itu keadaan yang tidak kondusif sama sekali untuk keadaan dalam negara kita. Jadi perimbangan yang kita cuba ambil ketika nak menguatkuasakan undang-undang, kita juga ada pertimbangan kemanusiaan. Jadi ini balance yang kita cuba dapatkan, tapi tidak sampai kita ketepikan semua peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan keberadaan warga asing yang langsung tidak mempunyai sebarang dokumen. Terima kasih. Baik, saya jemput Padang Terap. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri bercakap berkenaan dengan pasangan warga asing. Saya nak sentuh tentang warga asing yang memegang pas lawatan kerja sementara PLKS. Setakat hari ini statistik warga asing yang memegang lesen PLKS ni yang berkahwin dengan warga tempatan, ada tak statistik yang terkini daripada pihak menteri? Dan sejauh manakah pihak kementerian mengadakan sesi libat urus dengan pihak berkuasa agama negeri untuk mewujudkan garis panduan dan juga SOP untuk memastikan warga asing yang memegang permit PLKS ini tidak berkahwin dengan warga tempatan seperti mana dalam Akta Immigration 155. Terima kasih. Sila Menteri. Bila seorang warga asing tu dah dapat pas lawatan sosial pasangan warga negara, itu maknanya dia telah pun sempurna majlis perkahwinan dia, baru dapat pas tu. Kalau dia masuk untuk bekerja, dia dapat pas lawatan kerja sementara. Tapi kalau dia dapat pas lawatan sosial pasangan warga negara, maknanya dia telah pun berkahwin secara sah dalam negara. Jadi soalannya tadi, berapa ramai? Rekod immigration setakat ini, sehingga 31 Januari tahun ini, jumlahnya 183,984 orang. Maknanya rakyat Malaysia bertemu jodoh dengan warga asing, kemudian daftar perkahwinan dan pasangannya dapat pas lawatan sosial pasangan warga negara 183,944 orang. Ini jumlahnya. Di sinilah yang tadi soalan Bukit Bendera. Dalam kelompok inilah ada yang memohon kerja. Dia kena dapat pula izin untuk bekerja. Ya, terutama sektor yang kita tak ada kepakaran misalnya. Ya, ada juga daripada kelompok ini kemudiannya sebab dia dah berkeluarga di sini dah berbelas tahun, berpuluh tahun, maka undang-undang mengatakan dia boleh memohon untuk mendapat warga negara di bawah perkara 19 dan perkara 15 Perlembagaan Persekutuan yang memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk membuat keputusan. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Beluran. Terima kasih Muhammad Yang di-Pertua. Soalan nombor 2. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebagai makluman ahli yang berhormat Beluran dan Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KOSKOP) melalui agensi-agensinya sentiasa komited dalam melaksanakan pelbagai program yang bersifat inklusif bagi meningkatkan keberdayaan usahawan khususnya golongan B40 dan usahawan muda di kawasan pedalaman dan luar Bandar Sabah. Antara program khusus yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah yang pertama, program peningkatan enterprise Bumiputra BEEP Plus Sabah oleh ISIMIKOP yang disediakan khusus untuk perusahaan mikro Bumiputra Sabah dan sebanyak 67 permohonan melibatkan peruntukan grant sebanyak 5,5 juta ringgit telah diluluskan. Manakala di bawah program BEEP sedia ada, termasuk perusahaan kecil dan sederhana, sejumlah 15 PMKS Bumiputra Sabah telah mendapat kelulusan grant bernilai 3,6 juta ringgit. Yang kedua, program Tunas Usahawan Belia Bumiputra TUB juga dilaksanakan oleh SME Corp
telah memberi manfaat kepada seramai 244 orang usahawan belia Bumi Putra di Sabah dengan kelulusan grant sebanyak 3,7 juta ringgit. Yang ketiga, skim pembiayaan usahawan tamu di bawah Tekun Nasional telah memberi manfaat kepada seramai 608 orang penjajah dan peniaga kecil di Sabah dengan nilai pembiayaan sebanyak 2,43 juta ringgit. Bagi usahawan muda pula, pada tahun 2023, Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan berjumlah RM645.000 kepada 45 orang usahawan belia di Sabah di bawah skim pembiayaan usahawan belia. Yang keempat, skim pembiayaan ikhtiar AI Mudah oleh Amanah Ikhtiar Malaysia kepada seramai 14,905 usahawan muda di Sabah dengan nilai pembiayaan sebanyak 90,27 juta ringgit pada tahun 2023. Yang kelima, Institut Keusahawanan Negara (INSCAN) telah membuka pejabat cawangan di Sabah pada 25 Mei 2023 dan semenjak itu INSCAN telah melaksanakan 31 program melibatkan seramai 1,681 usahawan di Sabah. Yang keenam, program iTekad oleh SMA Bank melibatkan 30 usahawan B40 dengan grant peruntukan sebanyak 150,000 di Sabah pada tahun 2023. Manakala di bawah program iTekad Bank Rakyat pula pada tahun 2023 sebanyak RM195.000 telah disalurkan kepada 39 orang usahawan B40 di Sabah. Yang ke-7, program Young Entrepreneurs Strive for Success (YES) oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi melahirkan usahawan koperasi di kalangan pelajar sekolah menengah dan kolej vokasional, di mana pada tahun lalu 2023 sebanyak 7 koperasi sekolah di Sabah telah menyertai program ini. Sebagai rekod, Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Kencana Berhad daripada daerah Lahadatu telah menjadi johan bagi anugerah projek terbaik peringkat kebangsaan di bawah program YES pada tahun 2023. Dan yang ke-8, program latihan intensif dalam talian bagi usahawan generasi baru, program latihan kerjaya dan keusahawanan bagi graduan TVET dan program usahawan perantis di bawah Protigi yang telah memberi manfaat kepada seramai 292 usahawan graduan di Sabah bagi tempoh sehingga 2023. Koskop juga akan memulahkan projek tamu desa yang bertujuan untuk membina dan menaik taraf kemudahan ruang niaga dan infrastruktur keusahawanan di luar bandar di Sabah dan Sarawak bagi tahun 2024 ini melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak 19 juta ringgit yang tentunya akan memberi manfaat kepada usahawan B40 dan usahawan muda di Sabah. Koskop turut menganggotai jawatan kuasa penyelarasan pembangunan keusahawanan di Sabah bagi memastikan penyelarasan program-program agensi persekutuan dan negeri dapat dilaksanakan untuk manfaat semua usahawan PMKS. Terima kasih. Terima kasih, Beluran. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua. Sekali impas memang kita melihat banyak program-program kementerian, tetapi hakikatnya tentu sekali penumpuan dari segi dana perlu ditambah oleh kementerian bagi memperluaskan manfaat program-program tersebut untuk jumlah yang lebih besar, terutama di kawasan-kawasan luar bandar. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin tahu dalam mengangkat martabat usahawan muda di luar bandar dan beralih kepada perniagaan atas talian, apa program khusus kementerian untuk mengolah usahawan luar bandar ini kepada adaptasi pendigitalan yang lebih ke hadapan? Sila Menteri. Di bawah program bimbingan dan latihan keusahawanan di bawah INSCAN, memang kita telah sediakan modul-modul latihan yang bertujuan untuk membimbing usahawan ini memasarkan produk dan perkhidmatan mereka secara online. Demikian juga untuk koperasi-koperasi, kita mempunyai Institut Koperasi IKMA yang juga menyediakan modul-modul latihan untuk koperasi-koperasi ini. Kita bimbing bagaimana untuk memasarkan perkhidmatan dan produk mereka secara online. Dan semua jadual latihan ini telah berada ataupun telah disediakan oleh agensi-agensi ini dan terbuka untuk semua usahawan termasuk di luar bandar untuk memohon menyertai latihan-latihan yang telah kita jadualkan sepanjang tahun ini. Terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Hassan bin Abdul Karim, Pasir Gudang.
Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Yang berhormat Pasir Gudang, terdapat banyak strategi kerajaan untuk meningkatkan semula simpanan rakyat. Antaranya, melalui Belanjawan 2024, kerajaan telah mengumumkan insentif khas sebanyak 15% daripada jumlah caruman sehingga maksimum RM500 setahun bagi caruman padanan kerajaan di bawah program Aisaraan tertakluk kepada hak maksimum RM5,000 seumur hidup bagi seorang individu. Kedua, kerajaan turut memberi insentif caruman padanan 50% bagi setiap ringgit yang dicarum ke dalam skim KWSP oleh suri rumah di bawah umur 55 tahun yang berdaftar dengan pengkalan data e-Kasih di bawah program iSuri untuk menerima insentif semua hidup sebanyak RM3,000 setiap individu tertakluk kepada insentif padanan maksimum sebanyak RM300 setahun. KWSP juga menyediakan pelbagai saluran untuk memudahkan ahli mencarum ke KWSP. Bagi ahli yang bekerja yang mempunyai majikan, mereka boleh memilih mencarum melebihi kadar caruman berkanun syariah pekerja iaitu 11% bila-bila masa. Setakat 31 Disember 2023, seramai 210,000 ahli KWSP telah mendaftar dan membuat caruman melebihi kadar caruman berkanun bagi caruman pekerja. Selain itu, ahli boleh menambah caruman dengan membuat caruman sukarela terhad kepada RM100,000 setahun. Pada tahun 2023, seramai 904,000 ahli telah membuat caruman sukarela dengan jumlah amaun caruman sebanyak RM8.4 bilion. Ada banyak lagi insentif-insentif dan program-program yang diperkenalkan dan mungkin satu yang berbeza sikit pada tahun-tahun yang lalu. Di tahun lalu, insentif caruman sebanyak RM500 secara one-off juga diberi untuk membantu ahli yang mempunyai simpanan rendah untuk menghampiri usia pesaran untuk menambah dan mencepatkan pengumpulan simpanan pesaran mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pasir Gudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang berhormat Menteri, soalan tambahan saya begini. Bagaimana nasib warga Malaysia sekarang yang berada dalam sektor pekerja tak rasmi, informal workers? Saya dimaklumkan jumlah mereka besar, sekitar 40% tenaga kerja Malaysia. Mereka ini pada umumnya tidak ada caruman KWSP dan Perkeso. Soalan saya, apa nasib mereka apabila mereka tua nanti tanpa ada jaringan keselamatan skim simpanan masa tua? Adakah warga tua itu mesti bekerja sampai mereka mati? Jumlah mereka ramai, jadi apakah langkah-langkah kerajaan nak membantu mereka? Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Betul. Yang berhormat Pasir Gudang, terima kasih kerana soalan yang diberikan. Semestinya soal keselamatan sosial adalah satu soal yang penting untuk negara. Dalam usaha ini, kerajaan sentiasa menyokong bawah ekonomi madani agar perlindungan sosial dapat diperluaskan lagi di dalam negara. Ya. Dalam kaedah-kaedah yang kita buat sekarang, ya, kita menumpukan kepada KWSP, ya, di mana KWSP telah menekankan di mana dia bekerjasama dengan majikan-majikan seperti Grab untuk menekankan mereka untuk menolong pekerja mereka mencarum. Kita menggalakkan usaha-usaha macam ni. Dan kita juga keluar untuk menarik warga kerja Grab untuk masuk ke dalam KWSP dengan skim Aisaraan di mana kerajaan memberi insentif padanan
ini akan menolong mereka menambahkan lagi simpanan. Jadi di masa depan kerajaan akan melihat lagi penambahbaikan skim-skim yang ada agar safety net yang kita ada dalam Malaysia ini akan lebih meluas lagi. Terima kasih. Saya jemput Jerantut. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Menteri minta maaf. Soalan saya ialah apakah status terkini akaun 3 KWSP yang dijangka dimulakan pada April 2024 khususnya dari sudut kaedah pengeluaran dan memastikan jaringan keselamatan sosial untuk para pencarum. Dan soalan saya yang kedua ringkas, apakah tiada sinar kepada pengeluaran KWSP bersasar khususnya kepada pencarum ataupun rakyat yang amat-amat memerlukan bagi menyelesaikan pembayaran kritikal untuk mengelakkan mereka terjerumus dalam muflis atau diisytihar sebagai bankrupt. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Yang Berhormat Jerantut, memang kita telah pun memperkenalkan yang inisiatif akaun 3 akan diperkenalkan pada tahun ini. Ya, buat masa sekarang seperti Yang Berhormat semua sedia maklum, KWSP masih sibuk lagi kerana dijangka di masa terdekat ni dia akan mengumumkan dividen. Ya, so biar dia orang habis declare dividen dulu, jadi ahli punya simpanan pun naik sikit. Selepas dividen diumumkan, dipercaya yang dalam bulan April pengumuman akaun 3 akan dibuat. Dalam pengumuman itu ia akan memperhalusi cara-cara pengeluaran, mekanisme yang ada di mana pemecahan kepada akaun 3 akan diterangkan. Perlu diingat yang dalam zaman pengeluaran yang besar yang berlaku dulu, kita terpaksa berganjak kepada era yang baru. Dalam era yang baru, konsep social protection ataupun keselamatan sosial adalah satu konsep yang penting. Ya, kerana itu fokus kerajaan adalah untuk menolong ahli-ahli dan semua orang untuk menabung cukup untuk zaman persaraan. Kerana Malaysia adalah satu negara yang menua. Kita kena menjamin yang rakyat Malaysia ada cukup simpanan di masa persaraan. Jadi dengan adanya akaun 3 tu ada kelonggaran sikit untuk pengeluaran, untuk kecemasan, ya. Tapi kerajaan tidak menihat kepada pengeluaran bersasar kerana ada juga kelonggaran yang akan diberikan dalam akaun 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Zakri bin Hassan Kanga. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Lompat si kata lompat, soalan Kanga nombor 4. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kanga atas keprihatinan tentang isu underemployment dengan izin. Tan Sri Yang Dipertua, dalam menangani isu underemployment graduan KPT KPT amat komited mempergiatkan usaha dengan menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak seperti kementerian, agensi serta industri. Antara inisiatif KPT adalah dengan mempergiat kolaborasi bersama industri melalui platform-platform seperti Majlis Pekerjaan Negara dan Majlis Tiwet Negara MTIWET yang bertujuan membincangkan isu-isu ketidaksepadanan ataupun mismatching dengan izin, penawaran dan permintaan tenaga buruh serta menyediakan ruang dan peluang bagi membincangkan isu-isu kebolehpasaran graduan termasuk underemployment. KPT turut berkolaborasi bersama beberapa agensi dan kementerian lain dalam usaha untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan. Antaranya agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia atau ringkasnya Perkeso melalui portal My Future Jobs bagi padanan pekerjaan. Selain itu, KPT turut terlibat dalam program Karnival Kerjaya dan Job Fair yang dianjurkan oleh Perkeso bagi memastikan graduan yang masih belum bekerja dipadankan dengan pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan akademik mereka. Sepanjang tahun 2023, seramai 87,757 orang graduan telah berjaya memperoleh pekerjaan menerusi portal My Future Jobs.
Kementerian juga telah menandatangani beberapa memorandum persepahaman MOU dengan pihak industri dan agensi berkepentingan. Contohnya, MOU di antara pihak KPT dengan Suruhanjaya Security Malaysia pada tahun 2023 berhubung kerjasama untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan dalam pasaran modal. Pelaksanaan MOU tersebut merupakan manifestasi komitmen kedua-dua pihak dalam menjayakan program graduan pasaran modal yang menyediakan pakej latihan yang lengkap dan menilai tinggi yang mampu meningkatkan kebolehpasaran graduan dalam melancarkan industri pasaran modal dan sekuriti negara. Akhirnya, selain itu, Kementerian juga mengambil inisiatif membangunkan portal dengan izin Graduates Reference Hub for Employment and Training atau ringkasnya GRET. Antara maklumat dan perkhidmatan yang disediakan oleh portal Senti ini adalah seperti perkhidmatan pencarian dan padanan pekerjaan, permohonan latihan industri, permohonan kemudahan penajaan dan bantuan kewangan, melanjutkan pengajian, perkhidmatan untuk mendapatkan kaunseling kerjaya dan e-profiling. Sekian, terima kasih. Sila, Kang. Terima kasih YB Perdana Menteri. Kajian terkini oleh Khazanah Research Institute menunjukkan bahawa 1/3 graduan baru menghadapi situasi underemployment atau bekerja dalam pekerjaan yang tidak standing dengan kelulusan mereka. Jadi soalannya, adakah kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan penyediaan program transisi? Kalau dulu-dulu kita ada, dulu-dulu zaman saya ingat zaman ujung 1980-an kita ada program khidmat sementara. Jadi soalan saya, adakah kerajaan mempunyai apa cadangan untuk mengadakan program transisi untuk graduan? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan. Ada beberapa kaedah yang dibuatlah yang oleh pihak kerajaan. Saya fikir yang antaranya juga ialah tentang jawatan MyStep yang sekarang juga ditawarkan kepada graduan-graduan kita. Cuma di peringkat KPT sekarang ini kita cuba untuk mengikut statistik yang kita ada, graduan yang mendapat ijazah ini sekarang ini lebih kurang 40% yang underemployment ini, dan ini yang sedang kita cuba usahakan supaya mereka ini dapat dipadankan dengan ijazah yang mereka ada. Jadi tapi yang kalau mengikut statistik dia semakin gap ini semakin berkurang. Tapi untuk sementara ini saya pikir saya setuju juga dengan yang disebut oleh YB Kangar tadi. Memang kita perlukan intervensi awal ini, terutama melalui MyStep dan juga kaedah lain bersama industri untuk kita pastikan bahawa graduan-graduan kita ini dapat pekerjaan yang setimpal dan yang paling penting gaji yang padan. Itu yang saya pikir yang saya boleh bagi input buat masa inilah. Terima kasih. Saya jemput Sri Gading. Terima kasih pada Tan Sri Speaker. Kita memperbincangkan perkara ini agak banyak kali daripada tahun lepas dan mungkin daripada sebelum-sebelumnya, di mana mismatch pekerjaan dan kelulusan. Boleh tak kementerian dapatkan jawapan peratus jurusan yang mismatch tadi itu? Maknanya peratus jurusan yang kurang mendapat tawaran. Dan apakah tindakan bagi kerajaan ataupun pihak universiti untuk memastikan jurusan-jurusan yang memang tidak dapat tawaran yang baik ini sama ada dirombak, dibuatkan pendekatan baru, silibus yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita ada program yang dipanggil peningkatan ataupun tambah baik, lupa dah istilah dia, iaitu kalau katakan dia tak sesuai dengan program itu, ada program lain untuk diberikan pendekatan pada pelajar-pelajar ataupun jurusan mahasiswa yang tak dapat kerja yang baik tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Gading. Di peringkat KPT kita ada beberapa langkah yang kita sedang buat untuk kita pastikan kita dapat kurangkan mismatch ini.
Antaranya ialah pertamanya pelaksanaan semakan dan penambahbaikan kurikulum secara berkala. Ini penting untuk kita pastikan bahawa kurikulum yang kita tawarkan di peringkat universiti ini memang diperlukan oleh industri. Pada masa yang sama juga kita ada pembangunan pelan strategik keboleh pasaran graduan 2021-2025 sebagai dokumen strategik untuk kerujukan utama kita untuk meningkatkan keboleh pasaran graduan kita. Dan juga kita ada pelaksanaan padanan pekerjaan seperti yang saya sebut tadi bersama Perkeso dan pengukuhan agenda keusahawanan atau job creator di IPT. Ini pun sedang ditekankan di peringkat IPT dan IPTS, dan juga pelaksanaan program latihan kemahiran dan peningkatan kemahiran seperti program intervensi keboleh pasaran graduan GE. Dan juga saya ingin sentuh tentang di peringkat KPT juga sekarang ini kita sedang kaji mana-mana fakulti yang keboleh pasarannya kurang 30%. Yang ini mungkin akan dikemaskini supaya kita dapat pastikan bahawa kita akan jalankan kursus-kursus yang memang diperlukan oleh industri dan mendapat ada jawatan-jawatan yang ditawarkan di luar sana. So mana-mana fakulti yang kurang daripada 30% ini kita akan cuba kaji semula kewujudan fakulti-fakulti yang berkaitan, yang berkenan. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Dr. Muhammad Taufik bin Johari, Sungai Petani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tunggu litar lumba SP siap punyalah lama. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Sungai Petani atas keprihatinan dalam isu air di negeri Kedah. Secara keseluruhannya terdapat 5 projek pembinaan loji rawatan air ataupun LRA yang masih dalam pembinaan, iaitu LRA Jenun Baru, LRA Lubuk Buntar Lama, LRA Bukit Selambau dan LRA Sungai Limau, yang mana pembiayaan ini adalah melalui kaedah geran daripada Kerajaan Persekutuan, dan LRA Pelubang pula melalui pembiayaan daripada pinjaman Kerajaan Persekutuan. Jumlah keseluruhan kelima-lima projek ini bernilai RM859.05 juta. Dan projek ini kesemuanya sepenuhnya dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Kelima-lima projek ini akan menstabilkan bekalan air terawat ke daerah Baling, Kubang Pasu, Kota Star, Pendang, Yan, Bandar Baru dan juga Parlimen Merbuk. Saya pun telah mengadakan lawatan ke tapak untuk melihat status pembinaan terkini pada 28 dan 29 Januari yang lalu. Didapati bahawa projek LRA Bukit Selambau kini telah berada dalam status sakit, iaitu tarikh asal sepatutnya siap adalah pada 2 Disember 2023, telah dianjakkan kepada 26 Jun 2024 setelah menerima EOT. Kemajuan fizikal ketika ini sebenar 24.47%, berbanding kalau ikut jadual Tan Sri Speaker sepatutnya 56.29%, iaitu lewat lebih 30%. Projek ini berjumlah, geran tadi berjumlah 129.4 juta ringgit. Namun, semakan seterusnya mendapati bahawa terdapat satu lagi projek LRA yang berstatus sakit di Kedah, iaitu projek LRA Sungai Limau. Kalau ikut tarikh siap asal adalah pada 28 Oktober 2023, kini telah pun dipinda kepada 25 April 2024 setelah menerima EOT. Kalau kita tengok kepada kemajuan fizikal, sebenar 21.1%, tetapi kalau ikut jadual sepatutnya 71.61%, berlaku kelewatan lebih 50%. Projek ini dilaksanakan melalui geran seperti disebut tadi berjumlah 89.8 juta ringgit. Jadi secara kos keseluruhan untuk dua projek sakit di Kedah bernilai 219.2 juta, dan sekiranya projek ini tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang dijadualkan, jangkaan akan berlaku gangguan bekalan air kepada 80% pengguna di daerah Baling dan juga Kuala Muda. Susulan lawatan tersebut juga, saya dan kementerian telah pun meminta melalui agensi di peringkat negeri supaya pihak kontraktor
mengemukakan pelan pemulihan ataupun recovery plan dengan izin untuk memperbaiki prestasi kerja termasuklah menambah bilangan pekerja dan meningkatkan peratusan kerja yang jauh ketinggalan berbanding jadual. Bagi persoalan kedua daripada Sungai Petani, Kementerian telah mengambil langkah intervensi terhadap negeri yang mempunyai rizab simpanan air yang rendah secara asasnya seperti berikut. Pertama, meneroka dan melaksana pembinaan sumber air baharu dari semasa ke semasa seperti pembinaan takungan air pinggiran sungai ataupun TAPS dan sebagainya berdasarkan kajian keperluan sumber air. Kedua, pembinaan loji rawatan air baharu dan menaik taraf loji rawatan melalui PAAP supaya selari dengan pertumbuhan pembangunan negeri. Ketiga, pengurangan kebocoran dan penggunaan air secara berhemah. Dan terakhir sekali, penggunaan alat cekap air, penggunaan air alternatif dan lain-lain. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, saya jemput Senator ni. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan dan telah pun turun sendiri untuk melihat keadaan semasa di negeri Kedah. Pada tahun 2020, kerajaan negeri telah mengatakan bahawa kerajaan persekutuan telah memberikan sejumlah wang sebanyak 900 juta ringgit dan projek ini dijangka siap pada tahun 2023. Dan kalau kita lihat sampai ke hari ini, masalah air di negeri Kedah ini menjadi satu mimpi ngeri untuk rakyat negeri Kedah. Dan baru-baru ini kerajaan negeri mendakwa bahawa kelewatan naik taraf ini disebabkan kenaikan kos bahan binaan dan telah mendakwa bahawa kerajaan persekutuan lewat untuk dan tidak melayan permohonan variation of prices VOP daripada kerajaan negeri. Dan adakah Timbalan Menteri boleh menjelaskan situasi sebenar dan adakah kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan boleh duduk dengan baik, dengan elok dan pada akhirnya ini memberikan manfaat kepada rakyat negeri Kedah khususnya. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Saya rasa merujuk kepada sidang media yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Besar Kedah, yang mana respons saya dakwaan beliau itu adalah tidak betul, tidak tepat. Sebab kalau kita tengok dari satu sudut peningkatan kos binaan itu sememangnya berpunca daripada peningkatan sebagai contoh harga semasa, harga barang binaan seperti besi, pasir dan lain-lain yang tertakluk kepada kelulusan pekeliling dan boleh dituntut melalui permohonan perubahan harga yang mana Sungai Petani sebut tadi VOP. Cuma dalam kes ini, Tan Sri Speaker, permohonan VOP ini sebenarnya perlu dikemukakan kepada kerajaan negeri kerana berada di bawah tanggungjawab dan diurus sendiri oleh kerajaan negeri kerana dalam projek-projek ini kerajaan negeri adalah agensi pelaksana. Jadi tidak timbul isu seolah-olah kerajaan persekutuan tidak mahu membenarkan VOP kerana VOP ini mohon dengan kerajaan Kedah sendiri. Tetapi sekiranya bila kenaikan itu melangkaui harga shilling projek yang telah ditetapkan, maka agensi berkenaan, iaitu kalau dalam kes ini kerajaan negeri perlu mengemukakan permohonan NOC kepada kementerian yang dipanggil Notice of Change ataupun NOC. Jadi NOC ini biasa pula kelazimannya berlaku kerana berlaku perubahan dalam permohonan asal. Contohnya harga shilling itu naik, tetapi selalunya ada juga berlaku sebagai contoh penambahan skop kerja. Bila skop kerja bertambah dan kita expect, kita jangka kos itu akan bertambah. Cuma berdasarkan rekod, saya telah semak seawal pagi ini pun, kementerian sebenarnya tidak menerima, belum lagi menerima sebarang permohonan NOC daripada kerajaan negeri untuk kedua-dua projek sakit ini. Jadi bagi peringkat kami memang kita nak bekerjasama, tetapi jangan menuding jari kepada kerajaan persekutuan seolah-olah nak memangsakan mana-mana pihak. Sebenarnya kita nak siapkan projek ini, dana pun kita dah peruntukkan, cuma nasihat kita supaya projek ini dibuat dengan sebaik mungkin sehingga siap. Dan sebagai konteks yang berbeza kepada Sungai Petani, yang mana saya cuba terangkan juga kepada umum bahawa pada masa yang sama, dalam tempoh ketika yang lebih kurang hampir serupa, terdapat juga pembinaan projek LRA yang lain di negeri lain. Contohnya yang saya kemukakan itu di Johor, LRA Sultan Iskandar. Alhamdulillah dapat disiapkan mengikut
garis masa yang ditetapkan seperti mana jadual. Jadi insya-Allah niat kita nak membantu, cuma kita mohonlah kerjasama supaya projek LRA Kedah ni dapat diselesaikan sebaik mungkin. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Silakan. Terima kasih. Pertama saya ingin dapat penjelasan ya. Apa disebut tadi projek ini adalah projek geran kerajaan persekutuan. Dan sebahagian itu ialah pinjaman pada kerajaan negeri melalui PAP. Bagaimana projek ini perlu dapat sebab agensi kerajaan negeri ialah pelaksana bukan pembiaya. Sepatutnya bila berlaku VOP, kerajaan persekutuan bertanggungjawab untuk menambahkan kos kepada projek. Adapun NOC ialah perubahan skop projek. Itu saya rasa kita clear. Tapi saya perlu jelas bahawa oleh kerana pembiayaan daripada kerajaan persekutuan, bebanan itu tidak seharusnya diberi pada kerajaan negeri. Kerajaan negeri hanya agensi pelaksana, bukan pembiaya. Jadi kita clearkan bahawa ini mesti penambahan itu mesti ditanggung oleh kerajaan persekutuan yang beri geran kepada kerajaan negeri. Yang kedua ialah negara kita dua ekstrim. Waktu banjir kita punya air yang sangat banyak. Kemudian waktu kemarau kita ada beban masalah bekalan air. Saya ingin dapat penjelasan tentang empangan bekalan air, bukan empangan elektrik. Empangan bagi bekalan air. Mungkin data ni perlu bertulis. Kedah negeri utara sebab El Nino ni akan berlaku panjangan sampai pertengahan tahun ini dan dia mendatangkan kesan yang besar kepada sektor pertanian. Saya dapat penjelasan tentang berapa banyak jumlah empangan bekalan air mengikut negeri-negeri di Semenanjung. Terima kasih. Mungkin ini betul lah sebab data agak detail. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Kubang Kerian atas persoalan selaku mantan menteri. Di sini mungkin saya cuba bantu menerangkan perbezaan antara VOP dan juga NOC. Apabila kerajaan, tak kiralah mana-mana kerajaan memutuskan untuk mengadakan sesuatu projek, maka ditetapkan harga shilling. Kemudian diserahkan kepada agensi pelaksana. Dalam kes ini memang terdapat permintaan daripada kerajaan negeri yang memohon untuk mereka melaksanakan sendiri. Jadi dalam kes ini apabila harga shilling itu ditetapkan, proses menguruskan projek itu yang diuruskan di peringkat negeri, yang mana untuk di peringkat negeri itu juga pemilihan itu akan menentukan kos projek berdasarkan pemilihan yang dibuat. Maka memang akan berlaku sebenarnya kos projek itu berada di bawah harga shilling. Jadi sebab itu peranan SO ataupun peranan di peringkat pelaksana itu dalam keadaan bila berlaku perubahan dalam isu ini berlaku perubahan kos binaan. Ikut syarat sebenarnya boleh kemukakan kepada SO, kepada agensi pelaksana sebab harga shilling itu masih di paras yang lebih tinggi. Jadi selagi perkara itu boleh diuruskan sebenarnya sehinggalah mencecah harga shilling dan bila berlaku pertimbangan di peringkat agensi pelaksana bahawa kos itu telah melangkaui, maka barulah terpaksa mengubah projek itu sendiri, iaitu maka berlakulah notice of change ataupun NOC yang disebut tadi. Cuma dalam isu ini memang pembiayaan 4 LRA ini adalah melalui geran tetapi disalurkan melalui agensi pelaksana. Kalau yang berhormat dulu pun selaku mantan menteri, kita kalau di peringkat federal mungkin diuruskan di peringkat bahagian bekalan air. Perkara itu kementerian boleh intervene ataupun masuk campur secara direct kerana itu bahagian di bawah kuasa kementerian. Dalam isu ini sebab itu lebih rumit kerana kerajaan negeri sepatutnya bertanggungjawab memastikan projek ini dilaksanakan mengikut projek ataupun mengikut yang telah kita persui bersama. Cuma dalam isu yang kedua yang berhormat bertanyakan soal empangan, yang saya mungkin boleh bantu sedikit dari segi asasnya sumber air ini melalui beberapa kaedah. Biasanya yang disebut empangan untuk bekalan air sebab empangan pun ada juga untuk kegunaan hidro. Dan juga mungkin sumber itu datang terus daripada sungai-sungai kita ataupun kaedah yang terbaru yang dipanggil TAPS tadi, kita bina pula takungan air pinggiran sungai supaya perkara itu boleh menampung ketika mana berlaku kesurutan air sungai. Kalau loji rawatan air ambil direct dengan sungai, bila sungai itu kekurangan air, TAPS itu akan menampung.
Maka sebab itu dalam untuk tujuan musim kemarau itu memang persediaan itu perlu dibuat, dipantau rapi. Cuma untuk persoalan yang lebih terperinci itu saya akan kemukakan secara bertulis. Jadi harap dapat membantu Yang Berhormat juga menerangkan keadaan sebenar di negeri Kedah. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, terima kasih. Saya jemput seterusnya Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman, Kuala Krai. Tan Sri Pertua, hari ini saya memakai batik resmi Majlis Pelancaran Sambutan Tahun Melawat Kelantan 2024 yang telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan pada 25 Februari baru-baru ini. Saya sediakan serakat pantun sebagai sokongan TMK 2024. Ambo jepuk semua pakak mari melawat Kelantan tahun ini. Nombor 6 soalan yang diberi dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Tan Sri Yang di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa mengambil langkah proaktif dalam menjamin kesejahteraan guru agar kekal berkualiti dan bermotivasi dalam melaksanakan profesion keguruan sepanjang perkhidmatan. Berdasarkan rekod KPM, jumlah pegawai perkhidmatan pendidikan yang diluluskan bersara pilihan pada tahun 2023 adalah seramai 6,394 orang bersamaan dengan 1.49% daripada jumlah keseluruhan pengisian guru. Berbanding dengan tahun 2022, tahun sebelum ini, iaitu sebanyak seramai 5,306 orang atau bersamaan dengan 1.23% daripada jumlah keseluruhan pengisian guru. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah melaksanakan kajian tinjauan faktor-faktor bersaraan awal guru dan kaitannya dengan pembangunan profesionalisme keguruan pada tahun 2022. Dapatan kajian menunjukkan bahawa antara faktor guru memilih persaraan awal adalah nombor 1, kedudukan kewangan yang stabil, nombor 2, faedah persaraan, nombor 3, masalah kesihatan, nombor 4, perubahan pelaksanaan dasar dan pendigitalan pendidikan. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2023, KPM telah mengambil pendekatan holistik bagi memastikan guru kekal bermotivasi menerusi inisiatif 7 teras utama nadi keunggulan KPM, iaitu di bawah teras 5, kebajikan guru sebagai teras keperkesanan penyampaian pendidikan. Inisiatif yang dilaksanakan adalah seperti pelaksanaan 7 langkah segera ke arah kesejahteraan guru, peluang pelantikan pengetua secara pemangkuan dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan muda yang berkelayakan dan memenuhi syarat, dan khidmat kepakaran clinical counselling kepada guru yang tidak berjaya dalam permohonan pertukaran. KPM pada masa yang sama juga telah mengumumkan 10 perkara bagi menjaga kebajikan guru, antaranya memperkasakan pengurusan pengambilan guru agar kekosongan di sekolah dapat dipenuhi dengan segera, dan ini memberikan semangat baharu kepada guru-guru. KPM juga prihatin terhadap tahap kesejahteraan psikologi guru dengan menyediakan kemahiran pengurusan emosi, kawalan diri dan amalan harian yang positif berdasarkan tahap kesejahteraan fizikal yang dinilai melalui inventory kesejahteraan fizikal. Selain itu, KPM turut menyediakan perkhidmatan kaunseling, konsultansi dan advokasi. Pada masa yang sama, KPM juga berusaha meminimumkan tugasan pengurusan dan pentadbiran bukan profesional dengan mengoptimumkan pengisian kekosongan penjawatan anggota kumpulan pelaksana berdasarkan kelulusan kota pengisian agensi pusat JPA serta bekalan oleh SPP Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Pada masa yang sama, KPM dengan kerjasama rakan strategik telah menyediakan peluang merehatkan minda melalui program cuti-cuti JEKUS serta memberikan kebenaran dan kelonggaran pemakaian baju korporat rasmi KPM sewaktu bertugas sebagai usaha untuk menaikkan semangat baharu. KPM akan terus komited dalam melaksanakan usaha untuk menjamin kesejahteraan guru. Sekian dari saya. Terima kasih. Kuala Krai. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Yang Berhormat Timbalan Yang-Pertua, soalan tambahan saya menerima rungutan daripada guru-guru tentang masalah kerja guru selain pengajaran dan pembelajaran atau PDP yang semakin bertambah, seperti pengisian PAJSK, IHD dan sebagainya, yang mana dalam masa yang sama kesemua ini memerlukan online yang seperti mana kita tahu selalu bermasalah setiap kali waktu puncak.
Langkah KPM sebelum ini seperti memasukkan pertandingan, sambutan atau majlis pada semua peringkat untuk memberi peluang kepada guru-guru menggunakan lebih masa mereka memahami potensi dan bakat yang ada pada setiap murid dan kemudian digilap serta dikembangkan. Apakah langkah ini benar-benar memberi impak dan mengurangkan bebanan guru? Dan apakah perancangan terperinci kementerian bagi mengurangkan masalah beban tugasan guru sama ada kerajaan telah mengkaji keperluan seperti mewujudkan pembantu guru bagi meringankan bebanan yang perlu digalas dan lebih banyak otonomi guru dalam perancangan harian pengajaran dan pembelajaran. Apabila setiap kali bertukarnya menteri, akan ada janji untuk menyelesaikan masalah guru. Ya, akan ada janji untuk menyelesaikan permasalahan kerja-kerja perkeranian ini. Apakah isu ini, permasalahan ini telah dapat diselesaikan? Terima kasih, Ini Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kerakrai. Seperti yang Berhormat Kerakrai sedia maklum, KPM selalunya mengambil satu pendekatan manusiawi dalam untuk menjamin kebajikan dan kesejahteraan guru. Dan pada bulan Mac tahun 2023, iaitu dalam masa kurang daripada 5 bulan setelah Kerajaan Madani ditubuhkan dan setelah Menteri Pendidikan baharu dilantik, Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun melaksanakan ataupun mengemukakan 7 langkah segera untuk memastikan bahawa beban guru dapat diringankan. Seperti yang dinyatakan tadi, nombor 1 berkenaan dengan pemansuhan bertandingan, sambutan majlis yang tidak memberikan impak besar, juga termasuk berkenaan dengan catatan berkenaan dengan kehadiran, yang mana guru telah pun diberikan masa yang lebih, iaitu untuk sesi di sebelah pagi, sesi pagi. Catatan kehadiran boleh dibuat sebelum pukul 12 dan sebelah petang dibuat sebelum pukul 5. Dan ini juga termasuk pelantikan pengawas peperiksaan dan juga kita nak kurangkan sambutan-sambutan seperti sambutan Hari Guru hanya akan diadakan di peringkat kebangsaan dan sekolah sahaja. Pada masa yang sama, pihak KPM juga selalu dalam perbincangan dan libat urus dengan pihak-pihak kepentingan termasuk Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan, NUTP, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, Majlis Guru Besar dan sebagainya untuk memahami dengan lebih lanjut keperluan on the ground dengan izin keperluan guru dan juga rintihan-rintihan guru, dan KPM sentiasa committed untuk menjamin kesejahteraan guru dan untuk memastikan bahawa guru-guru kita mempunyai satu minda yang amat positif. Sekian. Rasa. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih pada Timbalan Menteri yang telah menjawab tadi. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Memang kita tahu 7 trust itu telah mula dilaksanakan sejak Mac tahun lepas. Cuma saya nak tanya, ada apa-apa langkah tambahan moving forward daripada 7 trust tersebut untuk mengurangkan lagi beban kerja guru-guru kita supaya disebabkan beban kerja dan bersara tu kes tu boleh dikurangkan. Dan saya mohon cadangan satu perkara Datuk Yang di-Pertua adalah berkenaan dengan sama ada kalau seorang guru tu telah menyatakan dia bersara pada umur 55 tahun, dah daftar dah sebelum ni, memandangkan kita hadapi masalah kekurangan guru pada ketika ini, apakah ada kemungkinan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP mengambil langkah yang fleksibel untuk membolehkan mana-mana guru yang nak bersara asalnya pada umur 55 tahun dan bersedia untuk melanjutkan perkhidmatan sehingga umur 60 tahun dibenarkan? Tak kala kita hadapi masalah kekurangan guru pada ketika ini. Sebab ini saya rasa suatu langkah interim, langkah sementara yang boleh kita mengurangkan masalah kekurangan guru. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat dari Rasa. Berkenaan dengan bahagian pertama soalan Yang Berhormat Rasa tadi, seperti yang saya katakan tadi, libat urus dan perbincangan akan terus diadakan untuk memastikan bahawa KPM dapat melaksanakan polisi-polisi ataupun hala tuju dalam menjamin kesejahteraan guru. Nombor 2 berkenaan dengan sama ada option untuk guru-guru yang telah pun memilih untuk bersara pada option katakan pada umur 55. Di sini kita adalah terikat dengan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Pencing 1980 bahawa pilihan ataupun option yang telah pun dipilih oleh guru tersebut adalah muktamad dan tidak boleh dipindah. Dan sedikit saya mengambil kesempatan ini untuk menambah sedikit berkenaan dengan makluman. Kumpulan umur yang tertinggi bagi persaraan diri, pilihan sendiri
Mengikut data setakat September 2023, kumpulan yang paling tinggi adalah kumpulan yang berumur 50 tahun ke atas, iaitu merangkumi lebih daripada 97%. Maksud dia, guru bersara awal ni golongan yang paling banyak memohon adalah antara 50 tahun ke 60 tahun. Dan KPM sentiasa bekerjasama dengan melalui IPG dan juga SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, untuk memastikan bahawa latihan dan juga lantikan guru itu adalah mencukupi setiap tahun. Dan saya nak maklumkan di sini pada tahun 2023 sahaja seramai 18,700 orang guru baharu telah pun dilantik, dan hanya pada bulan Disember yang lepas guru yang dilepaskan oleh SPP adalah seramai 9,542, dan pada awal bulan ini tahun 2024 keputusan contract of service, pelantikan contract of service telah pun diumumkan oleh pihak SPP, dan ini dapat untuk memastikan bahawa kita mempunyai guru bekalan ataupun guru yang mencukupi di sekolah-sekolah kita. Sekian, terima kasih. Saya jemput Tuan Oscar Ling Cahayu, Sibu. Terima kasih Timbalan Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 7, tetapi ada satu pembetulan, iaitu sumbangan asas rama 2024 memberi subsidi yang lebih berbanding dengan sumbangan asas rama, bukan tunai rama 2023. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Pada tahun 2024, kerajaan telah menambah baik program sumbangan asas rahmah ataupun SARA sebagai bantuan subsidi bersasar kepada rakyat yang paling terkesan dengan gelumang kos hidup. Program ini dilaksanakan secara berperingkat mulai 22 Januari 2024 untuk mengangkat taraf ekonomi golongan rentan dan menjunjung prinsip kesaksamaan yang menjadi teras dalam kerangka ekonomi madani. Penambahbaikan SARA untuk tahun 2024 termasuklah: pertama, meluaskan penerima yang layak untuk SARA merangkumi golongan miskin dan miskin tegar berbanding tahun 2023 yang hanya terhad kepada miskin tegar. Kedua, meningkatkan kadar bantuan untuk isi rumah SARA kepada RM1,200 berbanding 600 pada tahun 2023, manakala kadar golongan bujang kekal 600. Dan ketiga, penggunaan kredit program SARA diperluas daripada hanya makanan asas yang termasuk beras, telur, minyak masak, tepung, roti, biskut, mi segera, makanan dalam tin, minuman dan bahan perasa kepada 3 kategori barang asas tambahan, iaitu barangan kebersihan diri termasuk berus gigi, ubat gigi, sabun mandi, syampu, tuala wanita, ubat-ubatan termasuk Panadol, ubat batuk dan lain-lain ubatan yang diluluskan oleh KKM, dan peralatan persekolahan termasuk pakaian sekolah, kasut sekolah, beg sekolah dan alat tulis. Dengan penambahbaikan tersebut, program SARA pada tahun 2024 akan memanfaatkan lebih 700 penerima dengan peruntukan 700 juta ringgit berbanding tahun 2023, iaitu hanya 210,000 penerima dengan perbelanjaan 130 juta ringgit. Ini melibatkan peningkatan peruntukan sebanyak 5 kali ganda berbanding tahun selepas. Kerajaan kekal komited dan sentiasa memantau situasi semasa, termasuk sekiranya pelaksanaan subsidi bersasar dilancarkan dalam memastikan bantuan tunai kerajaan terus disalurkan kepada golongan rentan dalam mendapati cabaran kos sara hidup. Sekian, terima kasih. Sibu. Terima kasih Menteri memberikan jawapan yang baik. Kaedah pelaksanaan SARA ini adalah berbeza di Sabah dan Sarawak. Jadi Sabah dan Sarawak adalah disalurkan melalui wang tunai. Adakah ini akan menjejaskan tujuan asal kerajaan supaya bantuan ini adalah untuk tujuan spesifik?
Dan apakah kegunaan lain yang kerajaan boleh mengaplikasikan kegunaan konsep SARA ini supaya pemberian bantuan ini seperti memberikan bantuan rawatan kesihatan di klinik swasta juga boleh digunakan? Terima kasih Puan Yang Dipertua. Yang berhormat Sibu, kaedah SARA berbeza mengikut negeri. Di Semenanjung Malaysia, penerima akan menerima bantuan keperluan asas tanpa tunai, cashless, berjumlah RM100 ataupun RM50 setiap bulan bagi tempoh 12 bulan. Secara automatik melalui akaun yang dibuka menggunakan MyCard penerima. Penerima SARA boleh membeli barangan runcit asas daripada kategori produk yang diluluskan di pasaraya, kedai runcit terpilih seluruh negara menggunakan MyCard. Di Sabah Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, bayaran RM600 dan RM300 2 kali setahun mengikut kategori melalui pengkreditan di akaun bank ataupun secara tunai sama seperti kaedah pembayaran STR 2024. Berdasarkan pelaksanaan SARA sejak 2023 dan maklumat balas yang diterima daripada pemegang taruh dan penerima itu sendiri, SARA banyak memberi manfaat dan faedah memandangkan ialah bantuan bersasar kepada golongan miskin dan miskin tegar bagi mendapatkan barangan yang telah ditentukan. Ia berbeza daripada subsidi pukal. SARA akan mengelakkan ketirisan dan diberi kepada penerima yang dikenali dan layak saja. Bantuan SARA tidak boleh digunakan untuk barangan yang tidak patut seperti rokok dan alkohol. Konsep SARA memang satu konsep yang sesuai dan boleh dipertimbangkan untuk bantuan kaedah lain di masa depan. Terima kasih. Rantau panjang. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan saya, bagaimana cara pemilihan kumpulan sasar yang disasarkan oleh SARA yang kita dimaklumkan tadi lebih kurang 700,000 ya, bukan 700 saya dengar YB sebut tadi, 700,000. Macam mana cara pemilihan dan begitu juga tentang penyasaran subsidi petrol dan diesel, macam mana cara yang akan dibuat dan sejauh mana setakat ini program ini telah mencapai objektifnya, sebab rata-rata rakyat seluruh negara berdepan dengan tekanan hidup, bukan satu golongan saja, dan apakah ini penyelesaian terhadap tekanan ekonomi yang sedang dihadapi oleh seluruh rakyat? Rantau panjang. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Sebenarnya SARA diperkenalkan kerana dia menumpu kepada miskin dan miskin tegar, ya. Dan dia menggunakan data yang ada dalam sistem e-Kasih di bawah selian ICU di JPM. Kriteria yang digunakan adalah untuk mereka yang di bawah paras garis kemiskinan. Untuk mereka yang kemungkinan tak masuk dalam e-Kasih, kita galakkan untuk mereka mendaftar dan melihat kelayakan mereka dan boleh menyalurkan aduan dan pertanyaan melalui MOF, LHDN dan Yayasan MyKasih. Ini adalah antara bantuan-bantuan yang diberi kerajaan. Ya, dia bukan hanya satu yang diberi. Ya, jadi kalau kita nak tengok cara, dia kena tengok daripada segi menyeluruh. Terima kasih. Saya jemput Kapten Azahari bin Hassan, Padang Rengas. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 8. Terima kasih Yang Berhormat daripada Padang Rengas. Puan Yang Dipertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM menyediakan bantuan kewangan kebajikan untuk meringankan beban kumpulan sasar buat sementara waktu sehingga mereka mampu hidup berdikari. Bantuan kebajikan yang diberikan ini juga bertujuan untuk membantu kelangsungan hidup kumpulan sasar. Penilaian semula mengenai kadar bantuan dilaksanakan secara berterusan. Semasa pembentangan belanjawan tahun 2021, kerajaan telah menaikkan kadar bantuan yang melibatkan skim berkaitan orang kurang upaya, warga emas dan kanak-kanak.
Kenaikan kadar skim bantuan kebajikan adalah seperti berikut. Yang pertama, bantuan kanak-kanak daripada ringgit Malaysia 100 kepada ringgit Malaysia 150 atau ringgit Malaysia 200 bagi seorang kanak-kanak dengan kadar maksimum ringgit Malaysia 1,000 sebulan untuk satu keluarga. Yang kedua, bantuan penjagaan OKU atau pesakit kronik terlantar daripada ringgit Malaysia 350 kepada maksimum ringgit Malaysia 500 mengikut keperluan kes. Ketiga, bantuan OKU tidak berupaya bekerja daripada ringgit Malaysia 250 kepada ringgit Malaysia 300. Allowance pekerja OKU daripada ringgit Malaysia 400 kepada ringgit Malaysia 450. Dan yang kelima, bantuan warga emas daripada ringgit Malaysia 350 kepada ringgit Malaysia 500. Sepanjang tahun 2023 seramai 438,517 mendapat manfaat daripada skim bantuan ini. Puan Yang di-Pertua, selain daripada kenaikan kadar bantuan, Kementerian juga telah menilai semula kadar kelayakan permohonan pada tahun 2021, penetapan hak kelayakan pendapatan baru bagi bantuan allowance orang kurang upaya telah dinaikkan dari ringgit Malaysia 1,200 kepada pendapatan bulanan ringgit Malaysia 1,500 dan ke bawah. Kenaikan syarat ini juga telah memberi peluang dan galakan kepada OKU untuk terus bekerja serta mampu hidup berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang produktif. JKM telah mengguna pakai pendapatan garis kemiskinan baru yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2024. Mulai tahun ini, syarat asas kelayakan permohonan bantuan JKM telah dinaikkan kepada PGK 2022 ringgit Malaysia 1,198. Terima kasih. Padan Rengas. Soalan tambahan saya. Apakah pendekatan kementerian khususnya dalam mengatasi cabaran pemutihan senarai dalam sistem e-kasih bagi tujuan penyaluran bantuan kepada golongan yang memerlukan dan bagaimanakah ia akan diselaraskan dengan sistem padu nanti? Adakah wujud perbezaan dari segi bilangan isi rumah miskin tegar antara JKM dan Kementerian Ekonomi? Terima kasih. Terima kasih Puan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Padan Rengas. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, sinarai sistem e-kasih adalah di bawah seliaan ICU JPM, manakala sistem padu adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Ekonomi. Dalam pembangunan pengkalan data padu ini, pihak kementerian kami sentiasa berkongsi maklumat berkaitan senarai penerima bantuan kebajikan yang disalurkan melalui JKM. Bantuan JKM ini tidak ada kategori penerimanya sebagai miskin, miskin tegak atau sebagainya. Tapi syarat kelayakan adalah untuk menerima bantuan kebajikan ini mempunyai min testnya tersendiri. Sebagai contoh, saya nak maklumkan bantuan penjagaan OK terlantar ataupun pesakit kronik terlantar dan sebagainya. Terima kasih. Patan Sadong. Sebelum itu saya ingin mengucapkan tahniah kepada YB Parit Sulong atas lantikan sebagai Timbalan Menteri KPWKM. Okey, soalan saya susulan daripada jawapan Timbalan Menteri tadi. Dengan mengambil kira masalah logistik di Sarawak, apakah kaedah untuk memudahkan pemohon yang tinggal di pedalaman untuk mendapat bantuan kewangan dari pihak JKM, sama ada dari segi permohonan dan pengagihan dana bantuan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan dan juga terima kasih di atas keperhatian Yang Berhormat dengan menanya soalan berkaitan kemudahan pemohon yang tinggal di pendalaman terutamanya daripada Sarawak. Untuk makluman Yang Berhormat, JKM ni dia sentiasa memberi
tumpuan untuk membantu menanangi keperluan rakyat ni tak kira di mana mereka berada, termasuklah di kawasan pendalaman Sarawak. Tapi saya nak kongsikan mengenai tempoh status pemakluman status permohonan bantuan. Dia mengambil masa maksimum 30 hari dari tarikh permohonan itu lengkap diterima. Dan kenapa 30 hari? Kenapa tempoh 30 hari itu diguna pakai? Sebab dia mengambil kira proses siasatan. Baik, bertemu kembali langsung dari Parlimen dan ketika ini kita akan memberikan kepada anda beberapa jawapan penting berkenaan dengan perkara ini dan sudah tentu kita akan bawakan kepada anda jawapan-jawapan yang kita terima di sini. Antara tumpuan yang kita akan berikan adalah soalan daripada soalan nombor 2 iaitu berkenaan dengan perubatan badani, skim perubatan badani ataupun disebut sebagai SPM. Baik, kalau kita melihat kepada jawapan yang kita terima iaitu skim ini telah dilancarkan pada 15 Jun 2023 dengan permulaan di 10 daerah iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Gombak, Hulu Langat, Petaling, Kelang, Johor Bahru, Kinta, Timur Laut, Kota Kinabalu dan Kuching dengan memberi fokus untuk mencapai objektifnya iaitu mengurangkan kesesakan di fasiliti KKM. Dan kumpulan B40 yang menerima sumbangan tunai ramah SDR boleh mendapatkan rawatan sakit-sakit ringan percuma di klinik perubatan swasta ataupun GP yang berdaftar di bawah skim perubatan badani ataupun SPM ini. Dan skim ini telah diluaskan kepada 11 daerah termasuklah di Kuala Nurus, Kuala Terengganu, Kota Baru, Pasir Mas, Kota Star, Kuala Muda, Seremban, Kuantan, Melaka Tengah, Perlis serta seberang Perai Tengah. Itu antara jawapan penting yang kita terima dalam soalan nombor 2. Dan antara lain yang perlu disentuh berkenaan dengan kejatuhan nilai wang ringgit iaitu setakat 28 Februari 2024 nilai ringgit telah menyusut bukan sahaja berbanding dolar, malah juga melibatkan yen Jepun, Thailand dan won Korea. Dan ini adalah beberapa faktor-faktor luar dan bukannya perkara baru, dan ini adalah sebahagian besarnya didorong oleh pengukuhan dalam dolar Amerika Syarikat dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi China. Itu jawapan yang kita terima. Baik saudara, selain anda boleh menyaksikan kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM, anda juga boleh saksikan kami menerusi pautan serta link yang kami kongsikan kepada anda. Dan untuk lebih mudah, anda boleh muat turun RTM Klik di telefon pintar anda secara percuma untuk tontonan yang lebih menyeluruh. Baik saudara, dan juga hari ini akan diteruskan usul menjunjung kasih perbahasan melibatkan ahli-ahli parlimen yang akan disenaraikan nanti, dan anda boleh terus tonton kami sepanjang siaran ini di saluran berita RTM sehingga selesai sesi Dewan Rakyat pada hari ini. Dan kita akan bersambung lagi pada minggu hadapan insya-Allah pada hari Isnin untuk minggu yang kedua untuk meneruskan sesi ataupun usul menjunjung kasih dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang akan disentuh dalam persidangan akan datang. Sekian sahaja bersama saya Khairul Hafiz Yunus langsung dari Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.